kita ada seorang Bilal dan seorang Siap masih dalam proses kehamilan dan dia tak ada imam di sini. Encik Muhammad Radhi bin Masyaruddin selaku Bilal dan imam di sini, dan Encik Mazlan sebagai Siap dan masjid, dan tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan pada malam ini, yang berbahagia Sahibus Samahah Datuk Berduka Syekh Fadil bin Hadiawang, Mufti Kerajaan Kedah, sebagai saya rasa sebagai panel kita pada malam ini, panel yang pertama, dan timbalan mufti yang ada bersama kita pada malam ini, dan yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Yusri bin Haji Muhammad Daud, Datuk Bandaraya Al-Ustaz, sebagai mungkin penasihat panel yang kedua pada malam ini, dan juga moderator kita yang baru sampai, Datuk Syekh Rosdan, iaitu dulu penolong pegawai agama daerah Sik. Mungkin dah jauh daripada Cik nak sampai ke Taman Wira Mendung. Pertama sekali saya ucapkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada Jabatan Mufti dan juga pihak Jabatan Bandaraya yang sudi memilih Masjid Ar-Rahmah Taman Wira Mendung pada malam ini, malam Jumaat, malam yang mulia, hampir masih dalam bulan Sya'ban akhir dan akan masuk Ramadan, dan memilih masjid kita sebagai untuk menyampaikan ceramah nanti kita datang, ceramah oleh pihak mufti dan juga pihak Datuk Bandaraya. Saya bagi pihak IGP Masjid dan pihak masjid mengucap setinggi terima kasihlah di atas pemilihan tempat kami pada hari ini. Dan kita harap sangat program seumpama ini oleh pihak kerajaan Kedah, selain pada program kita sendiri, akan berterusan. Kalau tuan-tuan pegawai, ustaz memilih masjid, lagi sekali saya ucapkan terima kasih. Ya, untuk nak menjimatkan masa untuk ini, pertama kali saya persilakan Sobi Semah Datuk Fadil untuk mengambil tempat. Bawa diri. Dan yang berbahagia Datuk Bandaraya, dia pakai nadu dekat-dekat daripada. Dan Tuan Syekh Rasdan sebagai moderator yang paling duduk sebelah kanan kita. Jadi saya untuk menjemahkan masa, saya tak ambil masa untuk panjang. Jadi dengan ini pihak masjid dan pihak masjid menyerahkan majlis ini kepada yang berbahagia Tuan Syekh Rasdan, iaitu penolong pegawai agama daerah Sik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع الانتفاع والإفادة بالاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه أمين أمين يا رب العالمين. Terima kasih kepada Tuan Musi Majlis yang kita raikan dan kita hormati, Sahibus Samahah Datuk Paduka Syekh Fadil bin Haji Awang, Mufti Negeri Kedah Darul Aman, yang kita raikan bersama pada malam ini, yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Yusri bin Haji Mat Daud selaku Datuk Bandar Majlis Bandaraya Al-Ustaz, yang dihormati Sahibul Fadilah Tuan Syekh Marwazi bin Ziyauddin, Timbalan Mufti Negeri Kedah Darul Aman,
Tuan Imam, pegawai masjid, dan kuasa masjid, pegawai daripada Jabatan Mufti, dan semua para alim ulama, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang cukup dengan keberkatan ini, insya-Allah. Waqaddarallahu alaina, seperti mana yang ditakdirkan, dipermudahkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dapat untuk kita sama-sama kita iktikaf dan melakukan amal ibadah tadi ini bersama-sama, dan kita teruskan kembali sesi ta'abbud dan taqarrub kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyambung satu sesi dialog Mufti dan Datuk Bandar Al-Ustaz. Dan pada malam ini, Allah sekalian, dia tak formal mana, insya-Allah, dan tak lama mana. Saya bila fungsi majlis abang tadi kata lajak nak sampai tengah malam, saya pun serius. Saya nak tanya tuan-tuan, kalaulah forum ni kita pun dialog ni kita lajak kita sampai tengah malam dan begitu tu, tuan-tuan nak tak? Nak? Betul ke? Tuan-tuan duk, kami nak balik. Tuan-tuan duk, kami nak balik, tuan-tuan. Dialog buat sampai 4-5 jam ni ngarut dengan tapi sungguh nampak kesungguhan tu. Dan kita alhamdulillah, kita mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Mufti dan juga pihak masjid yang bersama-sama pada malam ini kita gembling tenaga dan usaha bersama untuk kita melaksanakan program yang kita harapkan, insya-Allah. Dan saya rasakan tajuk ini yang kita bincang pada malam ini tentang di antara tajuk yang rare, yang saya rasa tak tahulah, sekadar saya tu kerja ni, saya rasa tak jumpa lagi forum tajuk ni. Dan kita ambil pula tokoh-tokoh yang memang terlibat secara langsung turut dalam hal tersebut. Dan malam ni pun bukan nak kata Tuan Guru Malik dan semua muslimin dan muslimat mati Allah sekalian, betul-betul kita maaf. Saya pun rasa gayak ni sebenarnya. Last jadi duduk kursi lagu ni 10 tahun sudah. Ni kursi lagu ni 10 tahun sudah. Tuan-tuan tahu lah. Oi, bukan senang duduk kursi lagu ni, tuan-tuan. Ni kalau kita siap lagi ni, saya pernah soalan kat Datuk ni pasal Leno. Tapi insya-Allah tuan-tuan, malam ni santai. Tapi kita harapkan sampai kepada matlamatnya, dan kita harapkan insya-Allah tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat boleh mengambil faedah daripada majlis kita pada malam ini. Alhamdulillah. Secara asasnya malam ni kita akan buat dialog kita ni, beberapa soalan kita akan bincangkan bersama. Jadi kita akan bincang dengan Datuk Mufti, kita bincang dengan Datuk Bandar. 1, 2, 3 soalan mungkin barangkali. Yang 1, 2 soalan ni pun, setiap soalan tu mungkin makan masa dalam 5-6 minit saja. Selalu kalau kita tengok pada perdana mereka, satu soalan tu kadang-kadang 15-20 minit. Dah, malam Isyak je. Malam Isyak saja. Dan insya-Allah berbaloi dengan apa yang kita usahakan pada malam ni. Cuma nak tanya, fungsi majlis malam ni dah makan? InsyaAllah. Tak ada? Tak ada berhenti lah. Ada. Jangan buat main-main tuan-tuan, makan ni isu besar tuan-tuan. Okey tak? InsyaAllah takkan rugi kalau tuan-tuan tunggu sampai habis. Kerana kita sesi yang pertama kita akan soal jawab di antara panel kita yang pertama dan kedua, di antara Datuk Mufti dengan Datuk Bandar. Kemudian sebelum kita buat pergulungan ataupun conclusion daripada tajuk dialog kita, kita akan buka mungkin ada 1-2 daripada tetamu-tetamu yang hadir mungkin nak bertanya 1-2 soalan, insya-Allah mungkin boleh kita bincangkan secara bersama. Alhamdulillah, tajuk kita pada malam ini sangat menarik dan kena, dan saya rasakan inilah di antara benda yang orang kata apa, pembaharuan ataupun kita katakan tajuk yang perlu dibahaskan pada zaman ini, iaitu berkaitan kesejahteraan bandar, pemangkin kesejahteraan ummah. Tajuk itu besar tuan-tuan. Tajuk itu besar. Dan sebab tu kita ambil dan kita jemput tokoh-tokoh yang besar juga dalam diri kita untuk kita membahaskan dan membincangkan perkara ini. Alhamdulillah, secara asasnya Ibnu Khaldun
pernah menyebutkan di dalam kitab dia Al-Muqaddimah, manusia ini secara fitrahnya adalah bangsa ataupun makhluk yang bertamadun secara fitrahnya. Maksudnya kita asal-asal itu pun fitrahnya itu pun memang adalah orang yang bertamadun. Bahkan tamadun yang Islam nak dibina bersama dengan negara yang beriman, bukan sekadar kepimpinan yang beriman, bukan sekadar rakyat yang beriman, bahkan negara yang beriman, berilmu dan berakhlak, yang mencapai hikmah tujuan penciptaan manusia itu sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu tuan-tuan nanti Allah sekalian, kalau kita tengok dalam Al-Quranul Karim, terlalu banyak ayat-ayat Allah yang membahaskan berkenaan dengan kenegaraan, kerakyatan, hubungan di antara makhluk dengan Tuhan, di antara makhluk dengan makhluk. Bahkan kita inginkan negara kita ini tuan-tuan nanti Allah sekalian dalam keadaan aman damai. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan limpah kurnianya yang banyak kepada kita. Seperti mana dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-96 tuan-tuan nanti Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. Maksudnya, dan Tuhan berfirman lagi, sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu pengkurniaan yang melimpah ruah berkatnya daripada langit dan juga bumi, kata Allah. Tetapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang telah mereka lakukan. Sebab itu tuan-tuan nanti Allah sekalian, kita harap pada malam ini mungkin kepimpinan masyarakat yang ada, mungkin ketua-ketua jabatan yang ada, mungkin segala apa kita katakan, hatta dalam ketua keluarga yang ada pada malam ini, boleh mengambil istifadah yang cukup banyak dalam perbahasan kita pada malam ini insya-Allah, tanpa melengahkan masa. Tu saya tengok tadi tuan-tuan, bukan nak kata tu kata adab orang-orang yang ada ilmu dan adab orang-orang yang ada kemuliaan. Jadi kalau tuan-tuan perhati tadi ni, panel pertama kita insya-Allah adalah Datuk Bandak kita, Datuk Yusri kita. Panel pertama. Panel kedua adalah Datuk Mufti kita. Selalunya lah kalau panel pertama di sini, panel kedua di sana. Tapi adab tadi tu kita lihat dalam majlis kita tadi ni, bila ni Datuk Yusri pesan stop mai duduk di sini, memberi kemuliaan kepada orang yang mempunyai kemuliaan. Sesungguhnya orang yang memberi kemuliaan kepada orang yang ada kemuliaan itu turut diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga orang ramai. Itu adab tuan-tuan. Sebab tu dalam satu pengajian, minta maaf tuan-tuan atas peringatan sahaja, kadang-kadang kita terlepas pandang benda ni. Di Yaman tuan-tuan, majlis buka puasa di sana, walaupun ada ramai tok-tok guru yang muda-muda, mereka tidak akan mula memakan makanan tersebut kecuali disentuh ataupun dimulakan oleh orang tua, walaupun orang tua tersebut adalah orang awam. Ini akhlak tuan-tuan. Sebab itu kita jemput insya-Allah pada malam ini, selain daripada ilmu dan juga adab, insya-Allah kita bahaskan pada malam ini tanpa saya melengahkan masa. Kita nak minta jemput insya-Allah kepada Datuk Bandar kita bersama-sama kita pada malam ini. Terima kasih banyak Datuk Sri kerana hadir bersama. Dan insya-Allah soalan yang pertama bakal kita bahaskan, di antaranya ialah dalam kita katakan pentakbiran di bandaraya ini misalnya, adakah terdapat peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan kebersihan ataupun kejiranan di dalam akta Majlis Bandaraya Al-Ustaz ni? Kenapa?
hari ini kita melihat kepada ketandusan akhlak dan budaya masyarakat kita hari ini, jiran kiri kanan hari ini kita tak kenal dah. Bahkan kebersihan itu tidak dipandang sebagai satu benda yang mulia seperti mana memuliakan Islam, memuliakan hal tersebut. Minta insya-Allah dalam masa 5 minit sahaja ataupun 6 minit saja kita bagi untuk jawab soalan tu. Walaupun saya ni dulu ni Datuk Bandak ni pengarah jawatan agama, walaupun saya bekas staff, tetapi malam ni saya moderator, kuasa besar tu kat saya. Lajak pi kad merah tu. Silakan insya-Allah. Tafadhal, syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masih pada Tuan Syekh Rashdan selaku moderator kita pada malam ini, yang amat saya hormati Datuk Paduka Syekh Fadil Awang Mufti dari Kedah, dan juga guru kepada saya selama 3 tahun saya berada di Jabatan Hal-Ehwal Umat Islam. Banyak saya dapat ilmu daripada Datuk Paduka. Terima kasih. Jadi alhamdulillah, kali ini saya main di masjid bukan atas nama Jabatan Umat Islam, tapi di atas nama Majlis Bandaraya Al-Ustaz. Dan tajuk malam ini adalah Kesejahteraan Bandar Pembangkit Kesejahteraan Umat. Baik, jadi saya sebenarnya Datuk Paduka, tuan-tuan dan puan-puan, selaku Datuk Bandar, saya merasakan bahawa public engagement adalah satu perkara yang amat penting. Sebab itulah saya menerima jemputan dari pihak Jabatan Mufti untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan dalam majlis pada malam ini. Sebab saya merasakan bahawa ini peluang saya untuk mengumumkan kepada masyarakat apa yang kita akan buat, apa yang sedang kita buat, dan apa yang kita mohon daripada masyarakat untuk bersama-sama dengan Majlis Bandaraya Al-Ustaz. Jadi kita masing-masing sudah termaklum, Embas merupakan satu agensi ataupun satu badan yang memastikan untuk menjadikan sebuah bandar itu sebuah pembangunan yang mampan dan berdaya bumi dan sesuai untuk kita hidup. Dari samping itu juga, secara tidak langsung pihak Embas memainkan peranan dari segi memastikan pembangunan sosial seimbang dengan pembangunan fizikal. Jadi berdasarkan persoalan yang dimangkitkan tadi oleh Tuan Syekh Moderator tadi, adakah terdapat sebarang peraturan? Sebenarnya di segi peraturan yang berkaitan dengan kesihatan, kebersihan memang banyak di peringkat Embas. Selain daripada akta dan juga enactment yang ada di negeri ataupun di bahagian persekutuan, kita di pihak Embas tidak ada undang-undang kecil kita yang tersendiri. Undang-undang kecil kita ni bukannya ada semata-mata untuk kita nak menguatkuasakan saja. Sebenarnya cara tidak langsung, ianya nak memastikan masyarakat hidup dalam beraturan. Jadi untuk makluman datuk-datuk, tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok, dia ada banyak undang-undang kecil di Embas ni yang berkaitan dengan kesihatan dan juga kebersihan. Tapi 3 perkara yang saya ingin sampaikan kepada datuk-datuk, tuan-tuan dan puan pada malam ni, 3 undang-undang kecil yang saya merasakan bahawa amat penting untuk tuan-tuan dan puan termaklum. Yang pertama, undang-undang kecil mencegah kotoran. Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah Darul Aman 1983. Ianya berkaitan dengan kebersihan. Yang kedua, undang-undang kecil vandalism yang kita wujudkan yang terbaru pada 2018. Dan yang ketiga, undang-undang kecil berkaitan dengan pengurusan taman yang kita
diwujudkan pada tahun 1983. Ini 3 perkara yang penting. Sebab kita merasakan bahawa kebersihan merupakan tanggungjawab kita bersama. Ianya bukan hanya semata-mata terletak di tangan pihak berkuasa, khususnya di pihak Embas. Sebab itulah saya merasakan bahawa sudah sampai masanya kita bersama-sama sebenarnya. Masyarakat saya mohon bersama-sama dengan pihak Embas untuk memastikan Bandaraya Al-Ustaz ini bersih dari segi aspek fizikal, dan juga kita nak memastikan masyarakat yang bersih dari segi pemikiran. Kita kena ingat, Datuk-datuk tuan-tuan dan puan-puan, Embas ni dia bertanggungjawab kepada 2 daerah, daerah Kota Setar dan juga daerah Kota Senang. Dan kita kena ingat, di kawasan Bandaraya Al-Ustaz ni kita ada 3 bandar utama. Bandar Al-Ustaz sendiri, Bandar Pokok Sedang, dan juga Bandar Kuala Kedah. Jadi bermakna sini tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat, ketiga-tiga bandar ini menjadi tanggungjawab pihak Embas untuk memastikan suasana yang kondusif untuk masyarakat hidup dan juga bekerja. Sebab itulah dari segi aspek kebersihan, kita tidak dapat elak bahawasanya peranan datuk-datuk tuan-tuan dan puan sebagai komuniti yang berada dalam pentadbiran Embas sangatlah penting. Sebab kalau kita tengok sini tuan-tuan dan puan, kebersihan secara tidak langsung ianya akan memberi ketenangan fikiran. Dan secara tidak langsung juga, saya yakin nanti sebentar lagi Datuk Paduka Polisi akan memperjelaskan tentang peranan kita, iaitu kita kena memastikan bahawa apa tanggungjawab kita kepada jiran. Kejiranan yang penting tuan-tuan dan puan. Sebab itulah saya merasakan bahawa yang paling penting di sini kita hendak memastikan setiap tempat yang kita duduk, yang kita tinggal, hendaklah ianya sentiasa harmoni. Sebab keharmonian inilah yang akan memastikan kesejahteraan dalam bandar kita. Dan kesejahteraan yang saya nak katakan di sini adalah berkaitan dengan kebersihan sebenarnya. Dan juga moderator. Jadi sebagai peringkat awal, sebagai peringkat permulaan, inilah yang saya ingin nyatakan sini, bahawasanya Embas memerlukan kerjasama daripada setiap komuniti yang berada dalam kawasan Embas ini untuk memastikan kebersihan itu terjaga dan terjamin, untuk kita nak memastikan kehidupan kita lebih selesa, tenang, dan kita mampu untuk menjadi masyarakat yang madani. So saya rasa sekali dulu, dan kita akan minta kupasan daripada Datuk Bukti sebentar lagi. Silakan. Baik, terima kasih diucapkan kepada Datuk Sri kita, Datuk Bandar kita di atas kupasan berkenaan dengan soalan yang pertama tadi. Tuan-tuan nanti Allah sekalian, itu sikit penjelasan dan undang-undang yang perlu kita tahu untuk sama-sama kita bantu Datuk Bandar dan juga semua yang terlibat agar menjadikan bandaraya kita ni satu bandaraya yang mempunyai nilai bukan sahaja di dunia, bahkan di akhirat kita, insya-Allah. Dan seterusnya kita berujuk kepada Sahibu Samah Datuk Mufti kita, Datuk Paduka Syekh Fadil bin Haji Awang. Soalan yang kita minta untuk Sahibu Samah kupaskan dan bahaskan, insya-Allah, pada malam ini, iaitu kita bila hidup kita sebagai orang Islam, kita tak boleh terlepas daripada Islam itu sendiri. Bahkan Islam itu ialah dinul hayat, the way of life kita. Kita tak boleh tinggal dan kita tak boleh buang. Dan secara pastinya, kalaulah sekecil-kecil benda dalam Islam, sekecil-kecil benda dalam kehidupan, misalnya masuk tandas pun diajarkan oleh Islam secara detail. Bacaan doanya, langkah kakinya, basuhannya, air mutlaknya, air dan sebagainya, sehingga sedetail itu pasti dan pasti dalam perbahasan kita berkenaan dengan kesejahteraan bandar ini, kita nak minta Datuk Mufti Syekh Samah bahaskan ada ataupun tidak dalam Islam itu sendiri
konsep kesejahteraan bandar. InsyaAllah, tafadhal syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Qail fi kitabihil karim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil amin. Al-Qail fi hadithihi syarif, an-nadhafatu min al-iman. Kama qala sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wahdatul Syekh Rashdad selaku moderator, panelis gabungan bersama dengan saya pada malam ini, berbahagia Datuk Sri Datuk Bandaraya Al-Staff yang dulu bersama dengan saya cukup rapat, dekat, selalu berbincang ketika mana beliau bertugas sebagai pengarah Jabatan Wali Islam dari Kedah Darul Aman. Berbagai penimam dan jabatan kuasa bukan masjid, menwira, yang ulama, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kesejahteraan bandar pemangkit kesejahteraan ummah. Tak sah kita dapat mendengar dengan penjelasan yang cukup jelas yang menjurus ke arah kesejahteraan bandar. Kalau kita tengok dan kita teliti apa yang disebut oleh berbahagia Datuk Bandar tadi, dan kita mengertikan pula dengan ayat yang saya baca, bapa rujukan yang disebut oleh Tuan Syekh moderator kita, itu juga yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi, bahawa peraturan yang ada dalam majlis bandar raya Empas selalu dengan maksud kehendak ayat hadis yang saya bacakan tadi. Sebab kesejahteraan bandar, mana bandar kita ini akan jadi bandar yang sejahtera, bandar yang cantik, bandar yang menjamin keselesaan kepada kita yang hidup di bandar. Sudah tentu yang pertama sekali, bandar ini adalah sebuah bandar yang bersih. Itu yang disebut dari undang-undang kecil yang menyebut secara jelas kebersihan bandar sekitaran, kejiranan. Maka sebab itu kalau kita tengok apa yang disebut oleh Datuk Bandar tadi, serasi, selaras dengan kehendak kebersihan yang ada dalam Islam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Inna Allah subhanahu wa ta'ala tayyibun yuhibbut tayyib, wa nazifun yuhibbun nazafa, wa annahu subhanahu wa ta'ala karimun yuhibbul karam, wa annahu subhanahu wa ta'ala al-jawadu yuhibbul jud, fanazzifu afdiyatakum." Kama qala sallallahu alaihi wasallam, Allah itu tayyib, pada bagus.
Allah bersih, Allah suka kebersihan. Allah bagus, Allah suka kepada kebagusan. Allah murah, Allah suka kepada kemurahan. Yang menarik, Nabi menutupkan hadis baginda tadi dengan pada sifu al-niyatakum. Bersihlah persekitaran kamu, bersihlah halaman kamu. Nabi tutup dengan Nabi suruh kita bersih persekitaran halaman rumah kita. Kalau itu yang Nabi suruh kita lakukan, sudah tentu kebersihan rumah, kebersihan masjid, kebersihan bangunan yang ada, terutamanya dalam bandar, sudah tentu menjadi tuntutan yang lebih lagi daripada kita membersih al-afniyah, persekitaran halaman. Lebih lagi, sudah tentu yang nak mendiami, yang nak duduk dalam rumah itu, yang nak duduk dalam bangunan itu, dalam perumahan itu, dalam masjid itu, kita sudah tentu sangat dituntut dalam soal kebersihan ini. Di sini letaknya kesejahteraan badan yang memberi secara langsung pemakin kesejahteraan umat. Lalu kita muslimin muslimat sekalian, kebersihan ini tidak terbatas kepada kita umat ini, manusia. Bahkan kalau kita perhati, kita teliti dalam hadis yang saya baca tadi, innallaha nazifun yuhibbun nazafah. Allah sendiri kami beritahu kita, Allah itu nazif, Allah itu bersih, Allah itu jamil, elok, segar, cantik, yuhibbul jamal. Sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga bersih, cantik, elok, dan semua kecantikan, kebersihan Allah suka. Hebat betul sekali. Inilah cara hidup yang ada dalam Islam, yang mau kita umat Islam ini dalam penampilan kita, cara hidup kita, semua dalam bentuk bersih. Sebab itu kebersihan dituntut kepada kita, pakaian kita, tubuh badan kita, masa kita nak semayang, masa kita nak jumpa dengan kawan-kawan, atau di tempat ramai, semuanya dituntut kebersihan. Nak semayang 5 waktu, sekurang-kurangnya kita akan ambil wudu 5 kali. Kita akan basuh anggota-anggota sebagaimana yang Allah sebut dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Allah sebut, Allah anggota wudu yang perlu dibasuhi dan disapu, muka, kedua tangan, kepala kita, kaki kita. Para ulama menyebut, kenapa ya Allah suruh kita basuh anggota-anggota ini? Anggota-anggota ini anggota yang sering terdedah kepada, kalau musim debu, berdebu, musim orang bakar jerami di padang, azam padan. Allah suruh kita basuh anggota-anggota ini, ya? Maka Nabi tambah lagi, sunat kita komok, sunat kita basuh ayam ke dalam minum. Nak waktu habis segala kotoran yang mungkin akan memudaratkan kesehatan tubuh badan kita. Jadi jangan kita tengok bila mana disebut oleh berbagai bentuk bandar kita tadi, kita sangka
kasih diucapkan kepada Sri Bersama Datuk Paduka Syekh Fadil atas huraian bagi soalan yang pertama, bagi round yang pertama tadi, tuan-tuan bagi Allah sekalian. Kalau kita tengok tadi ni, Datuk Paduka menyebutkan kepada kita berkenaan dengan kebersihan, berkenaan dengan konsep kesejahteraan itu sendiri, yang kita katakan disebutkan hadis dan Al-Qurannya itu jelas bahawasanya Islam itu sendiri adalah agama yang bertamadun dan mempunyai kesejahteraan bukan sahaja di dunia, bahkan juga di akhiratnya, insya-Allah. Dalam kesempatan yang ada lagi ni, insya-Allah, sikit lagi tuan-tuan. Tu pun kalau tuan-tuan tengok jam tu pun duk ketik sekarang tu. Tu kiranya isyak dah masuk dah. Selalunya masjid ni isyak kalau kata kita lajak sikit boleh ke? Boleh. Kan tuan-tuan memang jenis masuk isyak je kena sembahyang, tak pun ketak kaki je. Tak kot. No? Kita belajar sikit-sikit lagi je. Kita turis kepada Datuk Banak. Tapi tuan-tuan jangan risaulah. Saya tak lama, tak banyak malau. Cuma tadi ni saya waktu saya bagi dekat Datuk, saya kata 5 minit, 6 minit saya bagi kad merah. Di kat suku sama saya tak berani kata betul, saya nak murid. Duk pihak abang kata tetap waktu hilang berkat itu jam saya tak cakap lagi dia. Nah, untuk round yang kedua, insya-Allah pembahasan yang lebih detail lagi sikit agar kita memahami matlamat ataupun misi dan visi Datuk Bandar kita dalam merealisasikan kesejahteraan bandar ini. Dan kita minta kepada Datuk Yusri, yang bahagia Datuk Yusri, untuk uraikan kepada kita sikit, insya-Allah, dalam masa yang berbaki, ada lagi mungkin dalam 5 minit lagi, insya-Allah. Kebersihan taman, lorong, perparitan ini adalah tanggungjawab siapa? Dan apa yang perlu masyarakat bantu. Bahkan mungkin kalau kata ada kesempatan sikit, mungkin Datuk Bandar boleh cerita juga sikit berkenaan dengan perancangan terbaru ataupun masa depan MBAS terhadap pembangunan Bandaraya Mustaqbil, insya-Allah. Betul-betul bersyukur. Baik, terima kasih Tuan Syekh Masyidan. Jadi berbalik kepada persoalan kita tentang tajuk kesejahteraan bandar, kita kena tanya diri kita sendiri, kita nak imej bandar kita tu macam mana? Walaupun pihak Bandaraya Al-Ustaz menjadi pembangkit ataupun orang yang menggubal peraturan, kita yang menentukan imej bandar kita macam mana. Tetapi tanpa kerjasama, tanpa penglibatan tuan-tuan dan puan, apa yang kita rancang tidak akan berlaku. Apa sebab saya kata macam itu? Kita contoh saya nak bagi. Bila kita cakap tentang kebersihan, kita nak memastikan imej kebersihan itu ternampak dengan nyata. Dan saya yakin setiap daripada kita pun hendak memastikan rumah kita itu sentiasa ada imej yang menggambarkan bahawasanya orang yang berada dalam rumah ni sentiasa mengamalkan kebersihan. Kalau kita tengok lalu depan pagar rumah nampak elok, kita tahu karakter orang rumah tu macam ni. Kalau kita lalu di depan rumah, dia agak berserabut di depan rumah dia, kita boleh agaklah macam mana personality, macam mana karakter orang yang menghuni rumah yang berkenaan. Jadi bermakna di sini tuan-tuan dan puan, karakter, imej, ianya terletak di tangan kita sendiri. Walaupun pihak pengurusan pentadbiran, embas, mengatur urus, perkara-perkara, ini kena buat, itu kena buat, tetapi bila tanpa penglibatan tuan-tuan dan puan dalam kita punya program, ianya tidak akan menjadi kenyataan. Sebab itulah tuan-tuan dan puan, berbalik pada persoalan tadi, kebersihan di taman-taman kita secara tidak langsung, walaupun kita kata pihak embas bersama-sama dengan pihak SWPOP dan juga idaman memainkan peranan dalam kebersihan sisa pekerjaan di kawasan perumahan kita. Tetapi sebenarnya tuan-tuan dan puan, ianya bermula daripada kita sendiri. Tuan-tuan perasan di
tempat-tempat tertentu, khususnya di tempat masuknya taman-taman bermantap, dia ada jadual-jadual kutipan sampah. Contoh, pasal ada boleh tak pernah nampak langsung atau membuat kisah saja. Sebenarnya papan kenyataan tu, papan pemberitahuan tu dah memang ada lama dah. Dan bila saya duduk round tengok dalam bekas rosak ni, dah sampai nak lusuh dah. Bermakna papan tu dah lama ada wujud. Cuma saya nak pastikan sama ada kita sedang tak sedang ada benda tu. Sebab itulah dalam penjadualan pembuangan sampah Sistem Pepejal, dia ada hari-hari kutipan sampah domestik. Dia ada hari-hari dia. Dalam keadaan sekarang ni, kerana silap saya, idaman akan buat kutipan 2 kali seminggu. Dia ada juga jadual kutipan sampah pepejal. Bukal. Saya tahu tuan-tuan tak pasal tentang mana ni. Dia ada hari dia. Dia jual lah dengan papan kita ada. Dia akan buat kutipan seminggu sekali. Sampah kebun, dia akan ada juga kutipan seminggu sekali. Jadi bermakna bila kita ada jadual, bermaksud sampah-sampah yang kita nak buang tu pun kena ada jadualnya. Nah, sebab itulah kadang-kadang bila kita tengok datum sampah kita yang 120 liter tu, yang ada roda tu, kalau kita tengok sekarang ni, bermacam-macam jenis sampah ada dalam tu. Sebab apa? Sebab kita tak peka. Kepekaan bermula dengan sampah domestik kita dalam rumah. Kita nak cuci baju pun kita mesti buat separation, tuan-tuan. Baju color ni, baju yang kotor, dia tak masuk sekali dengan baju yang kita kata pakai pinjaman. Bila kita cuci dalam washing machine, kita buat separation, kita buat apa? Pengasingan. Macam tu juga bila kita nak basuh pinggan mangkuk kita. Adakah kita campur sekali yang pinggan penuh dengan gulai campur dengan pinggan yang dengan cawan kita minum kopi? Tak mungkin. Kita buat pengasingan dulu sebelum kita buat basuh. Tetapi pasal apa bila main tak sampah, kita tak mampu nak buat pengasingan. Saya heran. Basuh baju kita boleh buat pengasingan. Cuci pinggan mangkuk kita boleh buat pengasingan. Sebenarnya kita ada buat. Kan kita hukum lelaki ni pun sebenarnya kalau kita terai sekali, saya terus seronok kalau di rumah lah, rumah saya cuci baju, saya terus seronok cuci dari baju. Sekali kita berjusut, baju mana ada jusut depan, baju mana ada belakang. Itu juga dengan bila nak basuh pinggan, saya terus seronok basuh pinggan. Walaupun kata, ada tu benar itu kerja basuh pinggan tu. Sebenarnya kita ada punya perancangan nak basuh mandi dulu ke, ini nak letak tak mana ke. Nampak tak? Jadi maknanya jadi tuan-tuan dan puan, pengasingan tu penting khususnya dalam pembuangan sampah. Sebab itulah kalau boleh selepas ni lah balik buat pengasingan. Kita pun tahu, kita kalau saya tanya 3R tu apa? Semua orang tahu. Mas kalau 3R tu apa? Recycling. Kan? Recycle. Kan? Reuse. Kan? Di maknanya kita tahu benda-benda tapi sebab saya pun kita tak mengamalkan. Sebab kebanyakan daripada kita mengangkatkan bahawa sampah-sampah ni orang yang aktif. Bukan kita yang aktif. Kita hanya tolong buang. Nampak? Itu kita punya anggapan selama ni. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, untuk nak memudahkan pekerja-pekerja ambil barang sampah-sampah kita, itulah yang kepingnya buat pengasingan. Ini punca dah. Punca semua ni ni. Sebab itulah kalau kita tak ikut penjadualan, akan timbul lah masalah untuk sampah tu. Tak lagi main lah buang kakak lah, anjing lah, main lah benda-benda macam tu. Tuan-tuan jangan terkejut. Masa saya dapat ada berpeluang lah ke negara Jepun. Alah biasalah kita pergi negara luar ni, kita nak bawa makanan yang Malaysia punya lah, semua jenis minyak-minyaknya. Kan dulu lah paket Adabi lah, Mineci lah. Tuan-tuan tahu tak? Saya cuba asingkan semua tu, make sure dengan bila kita masuk dalam siki tu, jangan ada minyak. Turun dalam siki, tulis sampai bawah tu. Kita buang aja lah. Sikit saja tu isu dalam jari saya.
Dia boleh detect kata kita buang basuhan berminyak. Itu baru basuhan minyak yang sikit. Orang boleh detect tu negara maju. Sebab mereka dah lebih advance daripada kita dari pemikiran. Mereka tak mau negara mereka tu. Macam tu. Kita ni tengok pagi kita. Walaupun pagi dalam rumah kita bersih, cuba kita tengok pagi di depan rumah kita di luar. Macam mana suasana dia. Kadang-kadang kita akan mengatakan bahawa ini jangan tak baik buat kerja. Dia bukan macam tu. Dia ada jadual. Jadual ni sebenarnya tuan-tuan dan puan nak mengajak kita menjadi seorang yang disiplin. Tanpa disiplin tuan-tuan dan puan, kita tak akan jadi manusia yang sempurna. Tanpa peraturan, kita tidak akan jadi manusia yang sempurna. Jadi maknanya basically bagi saya tuan-tuan dan puan, macam mana yang Tuan Syekh Rashidah kata tadi itu, macam mana dengan keadaan sampah sarap di kawasan-kawasan taman. Ianya ada tanggungjawab kita sebenarnya. Tanggungjawab kita. Tanggungjawab orang yang bekerja kutip itu tak boleh jadi kutip. Kita ni jangan anggap kata benda apa yang kita buat tak apa. Orang akan kutip semua. Masalah dia tuan-tuan dan puan, pengasingan tu dia terpaksa dibuat di JPU. Untuk mana-mana. Di JPU tuan-tuan tepi dah dia dapat keputusan JPU. Tuan-tuan tepi. Kalau tuan-tuan tepi tengok kesian kan dia buat pengasingan tu. Sebab itulah kita nak memastikan surrounding kita ni bersih, surrounding kita ni sentiasa orang dapat kita dapat menghidup udara yang bersih. Kalau kita tak kita bantu pihak-pihak macam pihak Embas lah untuk nak memastikan kebersihan ni, saya akan kita tak nampak lah bila kita akan menjadi sebuah bandar raya yang bersih dan bandar raya yang aman. Sebab tu lah saya cakap tadi tu, kadang-kadang kita tak sedar tuan-tuan dan puan, kita buang sampah yang berbau, sampah-sampah yang tak berkenaan pada hari itu kita buang, kita telah mengganggu hak-hak kejiranan. Hak jiran kita tu. Saya pun lupa dah tu pada belakang ni, tapi dia ada 3 lah tu, 3 pihak ni. Betul. Dan tu mungkin dia bukan level saya lah nak berjelaskan tentang benda tu. Tapi hakikat dia tolong ikut jadual, ikut pengasingan. Sebab tuan-tuan ingat, selain bentuk sampah yang 120 liter yang tuan-tuan ada di depan rumah tu, kita ada juga sampah tangkap yang ada 3 kategori 3A tu, betul tak? Ada. Hak tu pun kita tak pernah maafkan. Atau kita pernah maafkan benda-benda tu. Kita pernah maafkan dengan tidak secara jitu, tidak secara disiplin. Semua benda kita masuk. Walaupun kita 3 kolam tu di kertas kan, benda tu ada. Tapi berapa kita tak ikut dia punya penyusunan tu. Sebab ni dalam, saya yakin kita faham benda-benda ni. Tetapi bila tentang pelaksanaan tu saya tak faham. Pasal apa tak jadi macam tu? Lepas tu pula baru-baru ni tuan-tuan dan puan, punyalah kita nak membantu masyarakat nak buang sampah dengan cara berdisiplin dan juga ikut jenis-jenis dia. Kita bersama-sama dengan SW Corp dan Idaman buat pula satu center di Market Permah. Orang boleh main tolak barang tu yang kita boleh buat recycle tu kepada pihak Idaman. Dia timang-timang, dia pergi bagi dia balik kat kita sampai tengah tu. Dan cara tidak langsung, sampah tu akan menjadi pendapatan kepada kita. Jadi hakikat dia ini tuan-tuan dan puan, kita dah cuba bermacam-macam orang. Dan yang later semua nak tu lah di Permah tu. Sebab kita nak pastikan environment, udara yang kita hidup dan kita punya suasana kehidupan sentiasa bersih. Jadi maknanya di sini tuan-tuan dan puan, saya mohon, sebab tu saya nak mengajuk hari ni. Kalau tidak tak lepas ni nak beritahu ni. Kita mohon sangat-sangat komuniti kena bersama-sama dengan pihak pentadbiran Majlis Bandaraya Al-Islam, khususnya yang berada dalam pentadbiran kita lah. Sebab bagi saya inilah cara dia untuk nak memastikan bukan hanya untuk kita, untuk lagi-lagi anak-anak kita ni, daripada mula tengok macam mana kita menguruskan takwa, insya-Allah benda tu akan diteruskan oleh anak-anak kita. So takat dulu Tuan Syekh, insya-Allah kita kata boleh. Terima kasih banyak kepada Datuk Bandar kita. Tuan-tuan lebih Allah sekalian, macam yang kita sebutkan tadi berkenaan dengan sampah dan sebagainya. Saya tengok masyarakat kita hari ini tuan-tuan, satu, kita tak membantu kerja orang. Kita nak urusan hidup kita mudah.
tetapi kita tak mempermudahkan urusan orang. Contoh macam disebutkan tadi, orang yang main kutip sampah itu dah satu khidmat dah, ya, walaupun mereka kerja dan itu pencarian mereka, cari rezeki mereka, tetapi tanggungjawab kita sebenarnya menghargai orang yang menolong kita itu sebenarnya itu adalah akhlak Islam. Kalau kita tengok di negara Jepun, tuan-tuan, anak-anak mereka diajar untuk menghormati insan-insan sebegini. Sehingga kan ada yang sebahagian bandar di Jepun itu, sampai orang main kutip sampah, mereka duduk luar rumah, tunduk mengucapkan terima kasih kepada orang yang kutip sampah. Itu tidak ada akhlak tersebut kepada kita. Minta maaf saya tanya, ada tak di sini siapa-siapa yang orang main kutip sampah depan rumah kita, kita kelak buat biaya yang sejuk bagi kat dia minum surah air kembang ni? Ada tak siapa buat lagu tu? Angkat tangan Mazan. Kalau ada, saya turun picum tangan lah. Ada tak? Tak ada kan? Ada? Kalau ada semua, alhamdulillah. Tapi berapa ramai yang buat? Mungkin 100,000 orang, mungkin seorang, mungkin 1 juta orang, mungkin hanya 10 orang buat. Sedangkan itulah akhlak kita di atas mereka yang melakukan kebaikan. Tuan-tuan mati Allah sekalian, sebenarnya begitu panjang sebenarnya perjalanan kita, tetapi tanpa berputus asa kita ke arah itu. Kita usaha untuk mendapatkan matlamat kita, misi dan visi kita ke arah itu, walaupun makan masa agak tahun ataupun beberapa masa yang akan datang lagi. InsyaAllah, moga Allah Ta'ala berikan kemudahan dan kefahaman dan kesedaran kepada kita semua, tuan-tuan Allah sekalian. Untuk soalan yang terakhir bagi yang kedua dia tu, saudara-saudara Datuk Mufti, kita masuk buat hukum hakam sikit lah. Kalau kita tengok masyarakat kita ni, tuan-tuan, ada di antara kita yang perangai ni kadang-kadang dia tak tengok hukum hakam dalam Islam ni. Contoh di antaranya apa dia, tuan-tuan? Ada di antara masyarakat kita haduk buat perangai cop parking. Tuan-tuan tahu cop parking? Tak tahu? Oi, cara ni Korea ni jenis tak pernah buat dosa. Lain macam dia Korea ni. Cop parking ni lagu mana? Mudah. Cop parking di tempat orang ramai. Contoh kita pergi Pasar Raya ke pergi mana ke, dia boleh duduk berdiri pacak tentu. Orang tu bagi signal nak masuk dah, dia duduk berdiri pacak tentu. Orang kata, cik saya nak parking. Dah tu. Pak saya lagi 10 minit nak sampai. Tu dia lah, saya kata. Jenuh tunggu lagu tu. Nasib baik tak kira kemah yang kata. Kalau tak kan jenuh. Tu tak kira lagi. Kita bulan puasa nak masuk ni, di antara hukum hakam yang kita nak minta, mungkin dia tulis secara sathiyah lah, secara orang kata secara kasar lagu tu lah kita bagikan. Hukum hakam berkaitan dengan sewa atas sewa. Ni nak menegur tak apa, kawan ni ambil tak apa, 5,000 misalnya, dia pergi jual ke orang lain 10,000. Misalnya, ada banyak lagi lah gambaran-gambaran tasawuf yang boleh kita ceritakan. Cuma yang inilah di antara sikap-sikap masyarakat kita yang kita tak faham berkenaan dengan hal tersebut. Semua Datuk Mufti minta maaf kalau saya silap, minta tolong tegur. Seingat saya ada satu rujukan disebutkan bahawasanya ketika mana zaman Imam Malik rahimahullah ta'ala, siapa saja yang nak buka kedai di Madinah Al-Munawwarah ketika mana zaman Imam Malik rahimahullah ta'ala, mesti mengkhatamkan kitab fiqh sekurang-kurangnya bab muamalat. Sekurang-kurang. Serupa kita kata lesen lah, nak boleh lesen macam kita hari ni, nak mereka kena ada lesen. Zaman Imam Malik, di antara lesennya ialah penjual tersebut mesti khatam kitab ataupun bab muamalat dahulu dalam kitab fiqh, baru dia dibenarkan apa, baru dibenarkan lesen untuk berniaga. Perhatikan hal tersebut, tuan-tuan. Sebab tu kita hari ni nak minta untuk kupas sikit satu dua isu ni yang hukum hakam. Kadang-kadang masyarakat kita tak fikir benda tu. Kalau kita duk ulun dapat banyak, sedangkan tidak ada barakah padanya itu, tidak ada menepati hukum hakamnya itu, sedangkan ianya akan memberi kesan yang buruk pada kita dunia dan akhirat kita. Fala tafadhal masyhur. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan sekalian, tadi kita dengar Datuk Bandar kita dia luar, dia merayu, dia mengajak kita bersama untuk turut mensejahterakan bandar kita. Saya sangat tertarik apabila berbagai Datuk Bandar kita kata tadi, kalau kita ni tidak disiplin tentang nak buang sampah, masukkan sampah dalam tong tertentu, dia akan menyebabkan keluar bau yang tak sehat, mengganggu jiran kita.
Maka saya berikan dalam hubungan ini, Nabi SAW dia beritahu kepada kita, Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tentang kejiranan. Kata Nabi bahawa malaikat Jibril alaihissalam selalu memperingatkan kepada aku tentang kejiranan. Maka Jibril adalah malaikat yang diamanahkan oleh Allah untuk membawa wahyu kepada rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah kepada umat manusia, termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mana cukup kerap malaikat Jibril bersama-sama dengan Nabi kita, bertemu dengan Nabi kita dalam urusan menyampaikan wahyu Allah. Kalau kita tengok dari secara penurunan Al-Quran, 23 tahun. 23 tahun malaikat Jibril berinteraksi dengan Nabi kita, nampak dalam apa kita kata nak menyampaikan wahyu Allah. Mazala Jibril yusini bil jar. Selalu malaikat Jibril memperingatkan kepada aku tentang kejiranan. Kena jaga jiran, kena hormat jiran, jangan menyakiti jiran. Jadi dari mana kata kalau kita tidak bersistem dalam kita nak memasukkan sampah dalam itu, apatah lagi soal pengasingan yang disebutkan ini akan memberi kesan kepada jiran kita, menyebabkan jiran kita terasa. Maka kita telah melakukan sesuatu yang Nabi tak bagi kita buat. Sampai Nabi kata tidak menyangkakan bahawa jiran di antara satu jiran dengan jiran yang itu boleh mewarisi ataupun boleh makan harta pusaka yang ditinggalkan oleh jiran kita itu. Jadi seolah-olah jiran ini macam mana? Jibril memperingatkan kepada Nabi, jaga elok jiran, jangan menyakiti dia, hormat dia. Dia orang kali kita dengar luahan sendiri daripada Datuk Madam kita, orang yang bertanggungjawab tentang kebersihan pandang pada raya ini. Kalau pandang raya saja nak buat lagu mana tinggi sekalipun, harapan dan keazaman cita-cita mereka nak bagi bersih, kalau tidak ada kerjasama daripada kita, tinggal dan ketat, tak akan tercapai. Kita sama-sama memberi kerjasama dengan keyakinan kita, keilmuan kita bahawa ini adalah tuntutan agama kita. InsyaAllah. Mohon dengan apa yang ditanyakan oleh Syekh moderator kita tadi, job akhir. Bagi yang disediakan itu hak awam nama dia. Kebenaran hak awam, hak orang ramai. Siapa saja berhak untuk mengguna, siapa saja berhak untuk memasukkan kenderaan dia di tempat kosong. Tapi kalau cara sebagaimana disebutkan tadi yang dikatakan cok pagi, kalau ada hello dah, kalau ada duduk nama dah langgar lagi lah, tak payah loskan. Utamanya pada suasana-suasana kemoncang, perayaan cuti sekolah dan sebagainya. Hang turun tengok, saya dapat ingat orang turun bunga, turun ambil. Apa, okey, alright, dekat orang putih. Dia duduk tunggu terpajak yang kawan yang duduk dah sampai dah, yang dia berhak untuk mengambil tempat tu, tiba-tiba disekat, dikeluar oleh tadi. Kalau saya jawab dari segi agama, semua kita dah boleh tahu dah apakah hukum dia kalau kita buat macam tu. Cuma benda tu kenal kat kita.
Kenapa kita dah sampai di 1 pagi, kita dah boleh masuk memang tempat kita, dah lama dah kosong, tiba-tiba berlaku apa yang disebut sekarang. Coba itu tadi. Apa perasaan dalam hati kita bila kenal dengan kepala kita sendiri. Jadi saya tanya, kita bersama macam itu. Oleh kerana hak awam, biarlah awam yang semua kita boleh mendapat manfaat daripada lot pagi yang disediakan kepada kita oleh majlis bandar raya. Kita terus selalu macam itu. Ayat kedua tadi apa dia? Sewa tidak ada. Dalam hadis Nabi SAW ada menyebut dan tidak boleh, tidak harus kalau beli atas beli. Maksudnya kalau kita dah nak beli dah satu benda, si A dah nak beli dah satu benda dan bersetuju dengan penjual dengan harga yang telah ditetapkan, pembeli A dengan penjual tadi telah bersetuju untuk membeli satu benda dengan harga yang telah ditetapkan. Tiba-tiba datang si B deal dengan penjual itu tadi juga. Katakan contoh sebuah kenderaan kereta, motor kan, si A dah bersetuju dengan penjual tadi 20,000 ringgit, 20,000 RM. Masih pula dia berkira dengan penjual yang sama tadi, kereta yang sama. Dia kata, jual kat saya tambah 5,000 lagi jadi 25,000. Pada pibalan kawannya nak beli A yang pertama tadi, yang tu nak bagi, yang tu tak harus, yang tu haram dalam agama kita. Mungkinlah si B jadi pembeli B, yang kedua tadi dia ada duit banyak, dia berkenan kereta yang telah dipersetujui oleh pembeli pertama dengan penjual tadi. Tapi banan dia lebihkan sikit. Atas konsep itu kalau kita melihat pandangan ulama, dia bawa kepada ahli ijazah, sewa menyewa ini dibalas kawan, samalah hukumnya. Dan saya tak tahu yang berbagai itu mana macam belum yang ada yang disediakan oleh mana ini pelan macam ini passion badan kawan. Oh, terima kasih. Kemana bagi jaminan abang saya dulu ada. Jadi badan-badan ni, macam bulan puasa, Dewan Bandar Raya, Majlis Bandar Raya kita, yang pas kita disediakan untuk kawan-kawan kita yang nak pegang kuih, makanan di Bandar Ramadan. Dulu Datuk Bandar kita kata ada, tak, dia kata ada. Alhamdulillah, ada satu langkah yang sangat baik. Bagaimana yang pas kita percaya trans kegiatan yang tidak mustahil itu. Jadi saya rasa saya jawab soalan saya pulang balik kepada berbagai pasien modern. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara bersama Datuk Mufti. InsyaAllah saya rasa dah cukup jelas dah sedikit sebanyak kupasan dan juga uraian daripada Datuk Bandar dan juga bersama Datuk Paduka Mufti kita insyaAllah. Dan mungkinlah saya buka satu ruang, mungkin satu soalan saja mungkin barangkali, sebab kita pun dah lepas masuk waktu isyak dah ni. Mungkin pokok ada di sini, pokok ada siapa yang nak bertanya soalan, mungkin insyaAllah kita tanya, kita bagi ruang. Oh, cara ni faham semua dah ni cara ni. Oh dah ya, ada juga ya. Ya, baik, insyaAllah. Bagi tahu nama apa, lepas tu soalan tu nak tuju dekat siapa? Soalan tu nak tuju kat Datuk Mufti kita ke ataupun dekat Datuk Bandar kita? Ya, silakan. Okey, yang ni. Apa mic tu untuk tanya soalan tu, jangan tanya lagi pakat piring tengah. Ya, silakan. Assalamualaikum, saya Muhammad Nazri bin Jalmi. Muhammad Nazri, ya, Cik Nazri. Saya tanya soalan. Tadi moderator kata buka ayat Quran apa tu tentang mula-mula buka rumah tu ayat Quran apa nama
Jika kamu bertakwa, beriman dan bertakwa, nescaya Allah bukakan pintu-pintu rezeki. Ayo, ya ini. Jadi Allah janji dah, kalau kita beriman dan bertakwa, Allah akan buka pintu rezeki. Jadi soalan itu cerita Sebab sikit lumur, itu saya soalan. ya. Islam ni akan bermula belah timur. Bunga saya buka sikit. Dan dia akan bangkit dengan pemuda-pemuda. Daripada hadis yang lain, Nabi kita bangkit pada pemuda-pemuda. Soalan saya adalah, apakah pendekatan dan rancangan daripada pejabat mufti dan bandara ni untuk bangkitkan yang mana kita Islam ni akan bermula dengan pemuda? Itu soalan saya, Pak. Ya. Baik. InsyaAllah terima kasih banyak. Jadi apa nama Cik Nazri kita bertanya berkenaan dengan apa rancangan Jabatan Mufti ataupun daripada Datuk Bandak sendiri, daripada Majlis Kedah Raya, sentuhan kita kepada golongan muda ni. Sentuhan kita kepada golongan muda ni. Saya rasa mungkin soalan ni kita tuju ni nak tuju pergi kat mana? Datuk Mufti kita, ya mungkin Datuk Mufti boleh sentuh sikit sentuhan kita dari segi mungkin daripada Jabatan Mufti sendiri, mungkin ada sentuhan bagi anak-anak muda kita ni agar mereka lebih memahami kepada Islam dan mungkin orang kata apa akhir zaman ini dan sebagainya. Silakan insya-Allah. Terima kasih kepada saudara yang tanya macam mana kita nak bagi kesedaran kepada remaja kita supaya mereka juga bersama-sama dengan kita, ataupun dalam konteks yang lebih luas, macam mana kita nak bagi jadi mereka ini remaja yang beriman, yang bertakwa, mungkin itu maksudnya. Atau dengan kata lain lagi, bagaimana kita nak mendekatkan remaja kita ini dengan Allah ini. Saya nak bawa kita semua merenungi sepotong hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mana baginda menyebut ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di hari akhirat nanti. Salah satu daripadanya Nabi sebut syabun nasya'a fi ibadatillah. Di antara orang 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah, naungan arsy Allah di hari akhirat nanti, ialah seorang syab, remaja orang muda, nasya'a fi ibadatillah, yang menghabiskan usia mudanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua muda, orang tua bila dah sampai pencin dah, belum pencin lagi dia kata kat diri dia, aku bila pencin nanti pun nak main masjid. Bila pencin nanti nak pergi dengar kuliah, dah lagi. Belum pencin dah lagi. Tapi alhamdulillah sampai pencin lebih sibuk. Alhamdulillah. Mana dia sudah sampai kepada tahap umur kematangan yang menyebabkan dia mengisap diri dia, umur dia yang telah berlalu, banyak dipersiapkan main usia tua, nak membaik balik, nak kahwin balik. Berbeza dengan ketika mana umur remaja macam disebut tadi. Sangat susah untuk mencari seorang remaja yang boleh menghabiskan usia remajanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk datang ke masjid, untuk datang mengikuti kuliah-kuliah agama dan sebagainya. Sangat payah. Sebab itu pelajaran yang Nabi kata, Nabi beritahu kepada kita, maka remaja ini akan termasuk dalam 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan arsy Allah. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita kata, kalau di dunia ni kalau kata aneh terik, kalau orang kata nak bagi payung kat kita rasa nak perlu sangat air payung, biar dia panas tak mana pun aku boleh tahan. Tapi kalau kepanasan di hari akhirat, bila mana Nabi sebut
Sab'atu yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zillu, yang akan dinaungi oleh Allah pada hari yang tidak ada sebarang naungan melainkan naungan Allah. Kalau kita melihat pada hadis-hadis Nabi berkenaan dengan bagaimana keadaan kita ketika mana berada di padang mahsyar, lebih abang hidupkan dengan kita matahari seolah-olah kedudukannya macam sejengkai dengan kepala kita. Begitu gambaran Nabi. Maka akan adalah orang yang telah dengan penuh kerana bakaran cahaya matahari yang begitu kuat. Dia tenggelam dalam perut, dia tegak pukulan dia, tekan tumit, tekan lutut, mai sampai ke pusat. Ada yang tenggelam dalam perut dia, terdongak-dongak tak lepas hidup. Maka dahsyat. Bila Nabi memberitahu bahawa salah satu dari petunjuk golongan ini ialah remaja yang menghabiskan usia remajanya untuk beribadat kepada Allah. Kalau kita percaya bahawa remaja ini untuk mendengar dengan telinganya hadis-hadis seperti ini, insya-Allah kita mengharapkan akan terbuka untuk dia untuk menjadi remaja yang nasya fi ibadatillah, insya-Allah. Terima kasih. InsyaAllah, terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Mufti. Saya rasa itulah soalan yang terakhir. Maka dengan jawapan itu tadi maka berakhirlah. Sebab tu tuan-tuan hati Allah sekalian, bila Datuk Mufti kata tadi yang pasal pemuda ke apa ke, kita main di masjid misalnya macam kita main malam ni, kita tak pernah terfikir kita nak tahu undang-undang majlis bandar raya. Kita tak pernah terfikir dalam Islam ada berkenaan dengan konsep kesejahteraan. Jadi mulakan main kita katakan pengimarahan masjid, insya-Allah lebih banyak ilmu yang kita tahu, lebih banyak kita akan faham. Saya pun berfikir kat tadi tu, ingatkan pas-pas pencen main semua tu, ingatkan main-main orang tolong ni dah, rupanya main semua sembahyang, alhamdulillah. Tapi ada juga kes tuan-tuan, saya baru jumpa. Mereka kata apa? Ni Tuan Syahid, macam mana ni kami nak buat dengan kawan-kawan kami ni? Jenis main masjid ni tak berhenti. Saya kata bagus sangatlah kata main masjid sampai tak berhenti. Dah ni masalah, ni masalah. Dia kata masalah lagu mana? Main masjid tak berhenti. Lagu depan tuan-tuan tak berhenti, brek tak makan lagu. Main masjid tak berhenti tuan-tuan. Hak jenis main masjid tak berhenti lagu semua masalah pula. Dia kena berhenti tuan-tuan. Dia berhenti masjid, dengar azan kita main. Dengar ada kuliah malam ni, ada majlis, banner pasang sampai keliling masjid. Kita tahu ada manfaat yang kita boleh ambil. Sama-sama kita ambil, sama-sama kita fahamkan. Dan insya-Allah hidayah itu bersama dengan kefahaman ilmu yang Allah Ta'ala berikan, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada kedua-dua panel kita, Saiful Samahah, Datuk Paduka Mufti dan juga Datuk Bandar kita yang bersama pada malam ini. Walaupun dalam masa yang penuh dengan kesibukan mereka memberi ruang mereka dan masa mereka kepada kita. Kita mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Moga Allah Ta'ala memudahkan segala urusan kedua tokoh kita ni dalam memartabatkan Kedah kita ini, negeri Kedah kita ni di persada kebangsaan dan juga negara dunia, insya-Allah, kemungkinannya insya-Allah. Dan saya mengucapkan juga kepada masjid yang memberi ruang, tempat dan sebagainya, dan juga kepada Jabatan Mufti dan semua yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. Kita harapkan ada keberkatan dan kebaikan dalam majlis kita pada malam ini, insya-Allah. Moga diberikan kesedaran, memberikan manfaat dan ilmu, dan kita mengharap tuan-tuan nanti Allah sekalian, Ramadan nak masuk tak berapa hari lagi. Kita harapkan kita di antara insan-insan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih untuk masuk dalam Ramadan yang akan datang, insya-Allah. Amin. Moga-moga Allah Ta'ala berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk melaksanakan amal dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Amin. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima akan segala amal yang kita lakukan dan kebaikan itu bagi kita dunia dan akhirat kita, insya-Allah. Amin. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada salah silap dan terkasar bahasa. Moga ada kebaikan bersama. Biar kita letih di dunia, jadi kita rehat di sana, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berjalan. Ya, terima kasih banyak bulan. Kita dapat gambar TikTok ya, minta maaf tadi.